Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada hari ini kita dapat sama-sama lagi bersiaran untuk kita meneruskan perkongsian ilmu kita pada hari ini yang berkaitan dengan ejaan Jawi Baharu. Ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Ramadan Karim, hari yang ketiga. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita, amal ibadah yang diterima dan juga amalan yang terbaik, ya. Jadi sebelum saya meneruskan tajuk hari ini, ya, terlebih dahulu saya mohon maaf, ya, pada siri yang ke-12 iaitu sambungan daripada penulisan Hamzah ni, iaitu berkaitan dengan Hamzah ni ditulis macam mana boleh ditulis ni, ada sedikit kesilapan yang saya sebutkan dalam dua konsonan, ya, yang akhir sekali iaitu yang I dengan E, ya. I dengan E saya ada memberi contoh iaitu protein, ya. Jadi protein ni sebenarnya tidak termasuk, ya, dalam dua vokal ni, ya. Dia tidak termasuk dalam hamzah yang berumah, ya. Dia tidak termasuk. Tapi saya ada tersebut di situ, jadi saya mohon maaf, ya. Dia sebenarnya bukannya protein, ya. Yang ada huruf I dengan E ni contohnya macam diet, ya, efficient, ataupun apa lagi, ya, diet, efficient, nutrient, ya. Jadi cara macam mana kita nak menulis, saya bagi contoh dulu, ya. Ini belum masuk tajuk yang baru tau. Ini sambungan sedikit, sambungan yang siri yang ke-12. Okey, baik. Kita ambil contoh, ya, macam mana kita nak mengeja diet. D-I-E-T, diet. Gitu kan. Diet. Jadi kita kena buat 3 langkahnya ni. 3 langkahnya kita kena buat juga. Ya, diet. D-I-E-T. I dengan E ni kan. Jadi kita tengok macam mana cara padanannya. D untuk dal. I untuk ya. E-nya adalah E apa tu? E-nya E pepet, ya. Jadi E pepet di awal suku kata ialah alif. T untuk ta. Jadi kat sini apa yang kita nak buat? Macam mana biasa, ya, nampak macam lawak tapi maklumat dia serius, ya. Apabila huruf ya bertemu dengan alif, untuk I dengan E ni, ya dengan alif ni, apabila dia bertemu sama dengan alif yang kedua ini bertukar menjadi hamzah. Cuma yang saya katakan tadi, hamzahnya ini adalah hamzah yang special, iaitu hamzahnya dia berumah. Yang lain ni tak ada rumah. 1, 2, 3, 4, 5 ni tak ada rumah. Sampai yang ke-6 ni dia ada rumah, ya. Jadi bila kata dia ada rumah, kita jawikan begini. Dal, ya. Dal, ya. Hamzahnya ada rumah. Ta, diet. Macam itulah, ya. Macam itu juga nak eja efficient. Macam itu juga kita nak eja nutrient dan sebagainya. Jadi kesimpulannya I dengan E mesti ditulis dengan hamzahnya ada rumah. Baik. Okey, kita teruskan pada tajuk kita pada hari ini, ya. Tajuk yang mendatangkan kekeliruan. Yang mana kekeliruan itu kita nak atasi, ya. Apabila saya menyatakan apabila adanya 2 huruf vokal, ya, bila 2 vokal ini dia sebelah-sebelah, saya kata vokal yang kedua itu akan ditukar kepada padanannya huruf hamzah. Adakah semua? Soalannya, adakah semua? Jawapannya, minta maaf, jawapannya tidak semua. Tidak semua pula. Ini yang kadang-kadang memeningkan kepala, kadang-kadang mengelirukan sungguh, kan. Jadi kita nak satu garis panduan. Macam mana cara kita nak dapatkan cara yang paling mudah? Baik, saya dah siapkan dah dia punya ni. Dia punya catatannya di sinilah, ya. Yang mana kalau anda kata adanya 2 vokal, ya, dalam satu ejaan itu ada 2 vokal.
ada A dengan A ataupun I dengan A, maka huruf A-nya hendaklah dikekalkan. A untuk alif dikekalkan. Ada pula yang dikekalkan pula. Ada ya. Nanti kita akan terangkan macam mana cara dia. Kemudian E dengan U, vokal E dengan U, I dengan U, I dengan O. Lepas tu kita akan gugurkan pula alifnya ya pada suku kata yang kedua. Macam mana kita nak gugurkan? Kita akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan nanti ya, insya-Allah. Dan yang ketiga, macam mana pula vokal E dengan I ini ya, macam mana pula dia ditulis? Macam mana dia tulis? Apa contohnya? Nanti saya akan kongsikan dan saya akan berikan kepada anda semua ya. Jadi hari ini saya nak menyelesaikan kekeliruan yang timbul ya. Kalau dilihat pada komentar ataupun komen-komen yang dilontarkan kepada saya ya, yang diberikan pada saya, dia minta ya, ada di antaranya minta, dia kata, "Ustaz, kalau boleh Ustaz berikan yang paling ringkas sekali. Macam mana kita nak membezakan antara satu dengan yang lain, Hamzah dengan tak ada Hamzah ni." Okey, baik. Saya mengambil satu inisiatif. Saya buatkan satu contoh dahululah. Satu contoh yang berkaitan dengan AA kekalkan alif. Dia tak boleh jadi Hamzah. Okey, baik. Kita ada dua ya. Kita ada dua contoh. Ada contoh. Minta maaf ya. Beg ni kesian dia. Lama dia tergantung kat sini. Kita turunkan dia lah ya. Okey, kita turunkan dia. Kita letak dia dekat sebelah sini lah. Okey, baik. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dulu ya. Mana satukah ejaan yang tepat? Mana satukah ejaan yang betul? Betul dengan tepat apa bezanya Ustaz? Saya ingatkan balik. Jawi baru cuma menerima ejaan yang tepat. Kalau betul pada bunyinya pun markah belum tentu. Kaedahnya pun belum lagi betul ya. Sekarang kita nakkan ejaannya, bunyinya dia kena tulisan Jawi dibaca bunyi ejaannya tepat. Baik, kita tengok pra-ujian. Saya buatkan dua contoh jawapan pra-ujian. Saya buat macam inilah. Pra-ujian. Yang kedua pra-ujian. Kedua-duanya bunyinya sama ya, pra-ujian. Pra-ujian. Kedua-duanya sama. Kemudian ini pra-akhir. Pra-akhir. Saya buat hayara. Pra-akhir. Kemudian saya buat lagi pra-akhir. Ada Hamzah di sini. Ya, pra-akhir. Pra-akhir. Sorry. Baik. Pada asasnya, apa yang saya tuliskan di sini, kedua-duanya ini, pada contohnya ini adalah ejaan Jawi yang dibaca bunyi. Tetapi dalam Jawi baru dia hanya menerima salah satu sahaja ya. Jadi saya nak beritahu kepada anda macam mana point dia, nak tahu dia ada Hamzah atau tidak. Sekarang ni kita akan lihat kepada ejaan ruminya ya, sebab kita berbincang berkaitan dengan daripada rumi kepada Jawi. Sebab itu saya kata mahirnya seseorang itu dengan tulisan rumi ya, dia akan mahir dengan tulisan Jawi secara translate. Dia akan mahir ya kalau dia menggunakan rumi kepada Jawi. Baik, kita tengok pra-ujian. Pra-ujian antara yang atas dengan yang bawah, yang betul adalah yang bawah ni betul-betul salah. Yang betul adalah yang atas, iaitu yang ada Hamzah. Ya, kita tengok pula yang pra-akhir ni. Antara yang kedua ni ya, alif jumpa alif dengan Hamzah, mana yang betul? Yang betul adalah yang mana? Yang atas, yang bawah ini salah. Kenapa pula kat sini alif jumpa alif kedua tak jadi Hamzah? Tu persoalan dia. Kenapa yang di sini ada alif jumpa alif, kenapa tak jadi Hamzah? Kenapa yang sini alif jumpa alif jadi Hamzah? Saya ulang balik, kita tengok pada ruminya. Kalau ruminya itu, kita tengok sekarang pra-ujian, ruminya A dengan U kan? A dengan U masuk dalam kumpulan mana? Kumpulan yang di atas ni kan? Yang bermakna dia kena bertukar menjadi Hamzah. Kalau kita tengok pra-akhir, A dengan A ni duduk di mana? A dengan A duduk di sini. Bermakna A dengan A dia tidak perlu ada Hamzah. Dia kena kekalkan alifnya. Contoh yang lain apa selain pra-akhir? Pra-akhir. Kemudian pra apa lagi ya?
Pra-akhir ada, kemudian pra-anggap. Pra-anggap. Pernah dengar perkataan pra-anggap? Kan alif A dengan A kan, pra-anggap. Pa, ro, alif, alif, nga, gapa, pra-anggap. Jadi alif jumpa alif, tapi alif kedua tak boleh jadi hamzah. Sebab apa? Sebab di situ ialah double A ya. Double A. Dia kalau double A yang macam ni, double A yang macam ni, dia dekat sini dia hendaklah dikekalkan alifnya. Saya buat catatan di sini ya, kekalkan alifnya. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua iaitu I dengan A. I dengan A. I dengan A pun sama juga. Ya, ini dua huruf yang dikatakan huruf vokal yang bertemu ni, dua vokal ini, tetapi vokal yang kedua dia tidak boleh digugurkan huruf alifnya dan dia tak boleh jadi hamzah. Apa contohnya? Contohnya apa? Yang contoh untuk I dengan A ni, I dengan A. Contohnya apa ya? Liar, lagi siar, lagi kian, lagi kiambang. Kiambang. Kita ambil panjang sikit lah, kiambang. Okey, kiambang. K-I-A-M-B-A-N-G. Kiambang. Macam dah nak habis pula dakwatnya ya. Okey, kiambang. Jadi kita nak jawikan ni, kita tengok dekat sini. I dengan A ni. I dengan A termasuk dalam kumpulan sini kan? I dengan A kan? Jadi kiambang ni ada tak KWK di sini? Ada. Kita kena gugurkan dulu. Itu syarat kita ya. Kita nak jawikan ni, kita kena ada langkah dia. Langkah 1, 2 dan 3. Jadi 3 ni kita kena buat dulu. Oops. Jadi macam mana cara kita nak jawikan? Kita ambil dulu, kita buat langkah jawi ni. Pertama K, padankan K untuk kap. Betul-betul tak ada. Ya, K untuk kap, I untuk ya, A untuk alif, M untuk mim, B untuk ba, NG untuk nga. Ya. Jadi oleh kerana ianya ini I dengan A, walaupun huruf vokal ini di sebelah-sebelah ni ya dengan alif, kalau ikutkan asalnya dia vokal ni yang kedua berubah kan. Tetapi apabila dia I dengan A, dia tidak boleh ya, tak boleh berubah hamzah, maka alifnya hendaklah dikekalkan. Maka kita akan eja kiambang kaf alif pula. Maaf ya. Kaf ya alif, mim banga. Mim banga ya, kiambang. Macam inilah kiambang ejaannya. Kiambang. Ya, ka ya alif mim banga. Banga tau, bukan. Pernah ada murid kata, "Ustaz, jangan cakap kuat-kuat Ustaz, berdosa." Saya kata, "Cakap apa?" Saya kata kiambang. Tadi saya dengar macam ada perkataan tu lain sikit. Tadi kawan sebelah kata bangang, dia kata. Bukan bangang lah, banga lah. Ya, banga. Banga. Okey ya. Baik. Kita tengok yang seterusnya. Macam mana dua vokal ini ditulis? Yang dikatakan EU, IU, IO ini tak ada alif. Macam-macam lah Jawi ni ya. Tapi inilah ya yang dikatakan cabaran anak-anak kita, anak murid kita sekarang ini dalam kata Jawi baru ini. Kalau dia ada satu panduan dan teknik, insya-Allah dia akan dia akan mahir menulis Jawi ni tanpa ada kata orang tu keluh kesah lah. Ya. Okey, baik. Kita tengok contohnya yang kedua, yang seterusnya, iaitu dua vokal sebelah-sebelah berganding ya. Tetapi dia punya suku kata yang keduanya itu hendaklah digugurkan alifnya. Apalah Ustaz cakap ni macam tak faham, dia katakan. Tak apa, kita tengok contoh. Kita tengok sekarang ni dalam dua vokal yang EU, IU, IO. Macam mana yang dikatakan gugurkan alifnya pada yang kedua. Jadi kita tengok contoh lah, baru kita nampak, baru kita boleh bezakan. Oh, macam ni rupanya. Ya, baik, kita tengok contoh yang pertama. Macam mana EU ini ditulis dengan digugurkan huruf alifnya. Contoh ya, FEU, FEU, FEU.
Feudal. Ada perkataan feudalism dan sebagainya kan. Feudal. Jadi macam mana caranya kita nak menjawikannya? Baik, saya selalu katakan pertama kita kena membina apa? Buat suku kata. Very very important lah. Ya, ini cara saya. Baik, kita tengok sekarang ni. Kita buat 1 2 3. Feudal. Ada 1 2 3. Kita tengok setelah dibina suku kata, ada tak KWK di hujung sini? Ada ya. Huruf A diapit dengan 2 konsonan. Jadi kita gugurkan dulu. Ini syarat dia. Yang tinggal F-E-U-D-A-L. EU ya, F. Jadi yang kedua padankan hurufnya. F untuk fa, I untuk ya, U. U kalau di awal suku kata nak ditulis macam mana? Alif, waw. Alif, waw. D untuk dal, L untuk lam. Jadi kita kembali semula ke sini. I-U-I-O, gugurkan alif. Ni, pangkalkan alif. Maknanya sekarang ni, apabila dua vokal ini, I dengan U ini, iaitu ya dengan alif ini, kalau dia berjumpa, maknanya alif yang kedua ini, alif ini hendaklah digugurkan. Alifnya digugurkan, ya. Kenapa? Sebab itu perkaedahannya begitu, ya. Ini saya berikan teknik dia lah, supaya mudah. Jadi, macam mana cara nak jawikan? Kita tengok pada sifat huruf, sambungan huruf sebagai jawapannya. Fa, ya, waw, dal, lam. Feudal. Jelas tak? Jelas kan? Very easy. Sangat senang, ya. Kita tengok yang kedua, I dengan U. Ada tak I dengan U? Ada. Contohnya apa? Cute, mute. Lagi apa? Banyak lagi lah ya. Liur. Janganlah Ustaz, buat contoh lain, liur pula. Contoh lain apa? Kita ambil lah contohnya apa? Simpang siur. Siur. Kita ambil perkataannya siur. S-I-U-R. Ada I dengan U di sini kan? I dengan U di sini. Jadi kita kena buat macam biasalah. Kita buat 3 dulu. Siur. Si dengan yur. S untuk sin. I untuk ya. Okey. U di awal alif. Waw. R untuk ro. Jadi sekarang ni, oleh kerana dia ada I dengan U, ya jumpa dengan alif. Alif yang ni dia kena kazab, kena gugurkan. Habis dia tak ada, ya. Sebab dia termasuk dalam IU yang tak ada alif. Jadi jawapan dia sin, ya, waw, ro, siur. Jadi ejaannya beginilah. Dan semua perkataan yang ada I dengan U itu, dia hendaklah dibuat dengan alifnya digugurkan. Tak ada. Ya. Dan kita ambil yang hujung pula ni. I dengan O. I dengan O ni ada ke? Cuba bagi contoh. Apa dia contohnya? Apa dia? Batalion. Bataliaun. Bataliaun pula. Ya, lagi apa? Lagi kios. Kios. Kios tu kemah kecil yang biasa orang buat niaga tu kan. Kios. Kita contohlah ambil perkataan apa ya? Kios. Nampak tak kalau di sini? Boleh ya? K-I-O-S. Kios. Kios. Macam mana kita nak jawikan? Sama juga. Ya, saya kata dalam nak jawikan ini dia kena ada 3 ni. Wahid, Isnin, Selasa. Dia kena ada ketiga-tiganya ini ya. Ini cara yang saya amalkan untuk saya beri tunjuk pada anak-anak murid saya. Ya, dan saya nak kongsikan dengan anda semua. Baik, kita teruskan. Kios ini kita pertama bina suku kata. K-I-O-S. Ada tak I dengan O di sini? Ada. I dengan O ada di sini? Ada. Ya. Nampak ya, semua kita dah selesai I dengan O. Jadi macam mana kita nak buat? K untuk kap. Okey, right. I untuk ya. O di awal kita kena buat alif waw di awal suku kata. S untuk sin. Sekarang ini dia ada dekat sini I dengan O, ya campur alif. Bila dia ya campur alif dalam I dengan O ini, dia kena digugurkan huruf alifnya. Jadi nak eja kios, kaf, ya, waw, sin, kios. Dia ejanya begini.
kios. Ya, jelas tak? Jelas. Senang kan sebenarnya kan? Sebenarnya senang kalau kita ada teknik dia. Ini yang saya katakan dalam pembelajaran Jawi Baharu ni kita belajar dengan cara ada teknik dan ada kaedah, insya-Allah semuanya senang. Ya. Okey, baik. Kemudian kita tengok yang terakhir lah ni, I dengan I. I dengan I. I dengan I ini kita tak boleh nak buat macam padanan-padanan huruf yang sebelum-sebelum ni. Tak boleh ikut cara ni, 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 tak boleh ikut cara ni. Yang keenam ni, yang ni istimewa. Ya, kalau yang atas ni 1 2 3 4 5, yang nombor 6 ni istimewa kan sebab dia berumah kan. Kalau yang ini 1 2 3 4 5, yang keenam yang ini pula dia pun istimewa juga. Kenapa? Bukan istimewa macam manalah. Maksudnya ejaan ini adalah ejaan Inggeris yang dieja dengan bunyi sahaja. Ya, sebab kita ada perkataan bahasa Inggeris, ya, bahasa Inggeris yang diguna pakai dalam bahasa Melayu, ya, sama ada pinjaman ataupun serapan. Ada perkataan tulen yang Inggeris yang bahasa Melayu gunakan dan dia nak menjawikan dia kena pada bunyi. Jadi contoh yang ada I dengan I ini contohnya apa? Yang saya sebutkan tadi, protein. Jadi kita nak tengok yang ini ni. Kita tengok yang ini. Apa benda lah ni, protein. P R O T apa? T E I N. Oleh kerana protein ini adalah perkataan bahasa Inggeris, ya, bahasa Inggeris yang kita nak jawikan, jadi dia kena ikut bunyinya. Ya, dia kena ikut bunyinya. Walaupun dia ada I dengan I ini terkumpul dua huruf vokal, dia hendaklah dibaca, dia hendaklah dieja dengan bunyinya, ya, protein. Jadi kita ikut bunyi dia, P untuk pa, ya, kita ejalah P pa, R untuk ro, O untuk waw, T ya, ta ya nun, protein. Kita ikut pada bunyinya. Ya, pada bunyi. Jadi begitulah caranya. Macam mana kita nak mengenal pasti, ya, dua vokal ini yang tidak memerlukan alif. Saya buat kesimpulan di akhirnya ini, sebelum saya mengundurkan diri, ya, untuk kali ini, saya buat kesimpulan. Tengok betul-betul kesimpulannya dalam tulisan Rumi yang mana bila nak dijawikan adanya double A di sini, A dengan A, I dan A sama dengan alifnya dikekalkan. Contohnya tadi saya bagi pra-akhir, pra-usul, pra-university, pra-akhir. Ya, maaf ya, pra-usul, pra-university pula, ya. Pra-akhir, pra-anggap. Maaf ya, yang double A, pra-akhir atau pra-anggap. Kalau pra-university itu dia yang ini, A dengan U, ya. Dia tak boleh. Kemudian yang I dengan A kekalkan alif. Contohnya apa? Liar, siar, kian, kiambang dan sebagainya. Kemudian kita tengok yang I, U, I, U, O, U ini dia gugur alif pada yang kedua. Ya, alifnya digugurkan, tinggalkan huruf ya sahaja kan. Jadi dan yang ketiganya, yang seterusnya I dengan I ini dia dijawikan mengikut bunyi, ya, mengikut bunyi. Jadi saya mengharapkan perkongsian ini mendatangkan manfaat. Ya, saya mohon maaf sekali lagi, ya, sekiranya ada salah dan silap, tutur kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Ya, kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang, ya, insya-Allah. Dan saya tangguhkan dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.